Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni, malam yang ketujuh bulan yang ke-6 dalam Islam, Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita serta beri kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali tadabbur Al-Quran. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung, iaitu ayat di dalam surah An-Nisa pada ayat 97. Surah An-Nisa pada ayat 97. Jadi dalam kitab saya ni, saya bawa kitab Tafsir Nur Ihsan jilid yang pertama. Dia kata sini, hukum duduk negeri kafir. Hukum duduk negeri kafir. Jadi ayat 97 ni Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang suasana ataupun kedudukan apabila satu orang tu duduk di bawah pemerintahan orang bukan Islam. Itu maksud dia, nah? Baik. Jadi sambungan ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Bahawasa sesungguhnya segala mereka yang wafat, yakni yang mati, akan mereka itu, yakni manusia, oleh malakul maut. Baik. Jadi di dalam hadis ni, dalam hadis dia tidak sebut malaikat Israel, ataupun istilah Quran pun semuanya menggunakan kalimah ataupun perkataan malakul maut, merujuk kepada malaikat Israel lah. Sebab tu nama Israel ni dia tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kita mengaji sikit-sikit ni pun tak jumpa lagi lah hadis yang sebut nama malaikat Israel. Cuma ada ulama-ulama menyebutkan nama bagi malakul maut ni, ataupun malaikat yang mengambil nyawa ni, ialah Israel. Kerana di dalam Quran, dalam hadis tak ada sebut malaikat Israel, cuma disebut malakul maut saja. Tak apalah, tak ada masalah lah tu. Jadi kalau Israel pun tak apa, kita faham lah kalau malaikat Israel ni merujuk kepada malakul maut. Itu maksud dia, nah? Baik. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Bahawasa ini sesungguhnya segala mereka yang wafat, yakni yang dimatikan, akan mereka itu, yakni manusia, oleh malakul maut, yakni malaikat Israel tu, hal keadaan zalim mereka itu, mereka itu manusia, akan diri mereka itu dengan duduk serta orang kafir dan tinggal hijrah. Baik, apa maksud?
Maksud dia ialah ayat ni nak menceritakan kepada kita tentang sekumpulan orang yang masuk Islam pada peringkat awal sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Apabila mai perintah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka Nabi pun cerita ataupun bagi tahu kepada sahabat-sahabat bahawasanya perintah tentang suruh hijrah ni. Jadi sebahagian besar ikut perintah Nabi ni, maknanya berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan ada sebahagian kecil daripada kalangan sahabat ni tak mau hijrah ikut Nabi. Dan mereka ni pilih untuk terus tinggal di Mekah. Itu maksud dia. Baik. Cuma kita nak cerita sikit. Sebelum daripada peristiwa hijrah ke kota Madinah, sebelum tu Nabi ada suruh sekumpulan sahabat. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata 80 orang, satu riwayat kata 82 orang, iaitu hijrah ke Habasyah. Habasyah ni di mana? Di Ethiopia. Ethiopia ni di mana? Di Afrika. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi arahkan sekumpulan sahabat lebih kurang 80 orang hijrah ke Habasyah. Pasal apa Nabi suruh pergi hijrah ke Afrika ni, ataupun ke apa ni sebut sebagai Raja Najasyi tu, Habasyah. Raja Najasyi maknanya di sana tu pasal apa? Sebab Raja Najasyi ni dia berpegang dengan ajaran agama Nasrani, kemudian berpegang dengan kitab Injil yang asal. Sebab Nabi suruh hijrah tu kerana apa? Kerana pada peringkat awal Islam di Mekah ni, orang Islam kena tindas, kena seksa, maknanya dizalimi, maka membawa kepada hati Nabi ni sebagai pemimpin waktu tu, bila tengok nak tolong tak boleh, nak halang pun tak mampu. Jadi Nabi arahkan sekumpulan sahabat hijrah ke Habasyah dulu, kerana di sana ada seorang raja, nama dia Raja Najasyi. Maka sekumpulan sahabat ni pun pergi, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, ataupun gelaran dia Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar ni maknanya burung lah, tak apa lah tu. Jadi ada cerita lah yang burung tu, tak apa, tak mau cerita tu lah. Kemudian bila sampai di Ethiopia tu ataupun Habasyah tu, tengok-tengok pok-pok musyrikin ni pun hantar pula dua orang, iaitu Abdullah bin Abi Rabi', kemudian Amru bin Al-As. Waktu ni mereka belum Islam lagi. Kemudian lepas daripada tu last kali mereka dua ni masuk Islam juga. Mereka mai dua orang ni tujuan apa? Tujuan nak meracuni pemikiran Raja Najasyi supaya jangan duk terima ni sekumpulan para sahabat yang Nabi hantar hijrah ke Habasyah. Jadi mereka mula-mula mereka dulu masuk jumpa Raja Najasyi, bawa barang-barang apa semua ni nak hadiahkan kepada Raja Najasyi. Atas tujuan apa? Atas tujuan nak memberi rasuah. Nak beri rasuah, nak ambil hati Raja Najasyi ni supaya jangan duk terima ni 80 orang ni daripada kumpulan para sahabat. Habis mereka jumpa Raja Najasyi, Raja Najasyi kata, okey, hampa boleh duk tepi, panggil hak 80 orang tu mai. Bila 80 orang ni mai, yang kata sekumpulan sahabat Nabi ni, maka Raja Najasyi kata, lah ni aku nak dengar penjelasan hampa. Pasal apa yang hampa ikut satu orang yang bawa agama baru yang nama Muhammad. Jadi dalam 80 orang tu yang bercakap di hadapan Raja Najasyi ni ialah Ja'far bin Abi Talib, ataupun digelar sebagai Ja'far At-Tayyar sebab dia ketua. Dia pun bangun, dia pun bercakap, dia kata, tuanku, dia kata, kami ni dulu ni waktu zaman kegelapan kami ni, kami duk bergaduh sesama sendiri, kami sembah berhala, kami buat maksiat. Apabila mai Nabi Muhammad ni, dia mengajak kami mentauhidkan Allah yang esa, kemudian dia ajak kami suruh buat perkara yang baik, dia suruh kami tinggal benda-benda yang mungkar, benda-benda yang jahat. Jadi bila kami ikut apa yang Nabi Muhammad ajak ni, membawa kepada hati kami ni tenang. Malangnya, dia kata malangnya ni dua orang ni, Amru bin Al-As dengan Abdullah bin Abi Rabi' ni, mereka ni nak kami ni kembali kepada cara hidup lama kami. Jadi bila Raja Najasyi dengar macam tu, kemudian Raja Najasyi tanya, ada tak apa-apa ayat? Ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cerita kepada hampa. Jawab Ja'far bin Abi Talib, dia kata ada. Dia baca surah Maryam ayat 16 sampai ayat 21, iaitu cerita berkaitan dengan Siti Maryam tu lah. Wadhkur fil kitabi Maryam tu. Tuan balik boleh tengok ayat tu, panjang ayat tu, ayat 16 sampai ayat 21 dalam surah Maryam.
cerita tentang Maryam. Kemudian Ja'far bin Abi Talib ni dia baca ayat tu sampai habis. Bila habis dia baca ayat tu, tiba-tiba Raja Najasyi ni menangis. Dia menangis ni, menangis bukan buat-buat, menangis sungguh-sungguh, keluar air mata ni, menangis. Kemudian sambil dia menangis tu, dia pun cakap, dia kata tak lari sikit pun dengan apa yang aku pegang di dalam Injil. Pasal apa dia baca cerita Maryam? Pasal dia kan berpegang agama Nasrani, berpegang kitab Injil. Jadi Ja'far bin Abi Talib ni baca surah Maryam. Bila dengar tu, Raja Najasyi kata tak lari sikit pun dengan apa yang aku beriman hari ni. Kemudian Raja Najasyi tengok dua orang tadi tu, Abdullah bin Abi Rabi' dengan Amru bin Al-As. Dia kata, hampa dua boleh belah. Aku bagi perlindungan kepada ni sekumpulan para sahabat ni, lebih kurang 80 orang. Akhirnya dia duduk situ dulu. Bila dia duduk situ dalam beberapa waktu jangka masa yang agak lama, sehinggalah mai berita palsu. Berita palsu bukannya lani dah, dulu pun ada dah. Mai berita palsu kata Mekah dah aman dah. Mekah dah aman daripada penindasan orang-orang kafir. Kemudian bila sampai berita tu, ada beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Uthman bin Maz'un, dia dan beberapa sahabat dia balik ke Mekah. Pasal duk dengar cerita kata Mekah dah aman. Bila depa balik sampai je di Mekah, tengok-tengok berita tu palsu. Sebab tu kalau telegram Majlis Keselamatan Negara, kalau tak pasti jangan kongsi. Dia gitu lah. Yang tu kalau kita lah ni lah share pakai WhatsApp apa semua ni. Jadi bila depa sampai tu depa kena tabuh. Depa kena siksa. Kecuali yang tak kena siksa siapa dia? Sayyidina Uthman bin Maz'un, dia tak kena siksa. Pasal apa dia tak kena siksa? Sebab dia ni anak orang bangsawan Mekah. Pak dia ni orang kaya. Kemudian di antara pimpinan musyrikin waktu tu ialah Al-Walid bin Mughirah. Siapa dia Al-Walid bin Mughirah ni? Dia ni bapa kepada Khalid Al-Walid. Bapa pada Khalid Al-Walid memberi protection ataupun perlindungan kepada Sayyidina Uthman bin Maz'un. Hak kawan dia semua kena tibai, semua kena tabuh, semua kena lanyak, semua kena siksa. Tiba-tiba bila duk kena siksa tu dia tak boleh tahan. Yalah kawan dia kena siksa, dia tak kena. Satu hari dia pergi jumpa Al-Walid bin Mughirah ni, dia kata pakcik, dia panggil pakcik ikut sama pak dia. Dia kata pakcik, dia kata, boleh tak lepas ni jangan bagi perlindungan dekat saya. Kawan-kawan saya kena siksa, saya tak kena siksa. Jadi saya rasa tak seronok. Kata Al-Walid bin Mughirah, dia kata kalau aku tak bagi perlindungan dekat hang, sat lagi hang akan jadi macam depa. Dia kata tak apa, dia kata tak ada masalah. Kalau macam tu dia kata hang pi duduk di depan Kaabah, hang buat pengumuman, announcement, hang buat pengumuman. Kata mulai saat ni, detik ni Al-Walid bin Mughirah tak bagi perlindungan lagi kepada aku. Akhirnya dia buat sungguh. Dia pi duduk di depan Kaabah tu, dia pi habaq. Dia kata mulai hari ni Al-Walid bin Mughirah tak bagi perlindungan dah kepada aku. Lepas dia cerita tu dia tabuh dia. Dia tabuh dia sampai ni buta mata sebelah ni. Ada riwayat kata buta mata sebelah. Bila buta mata sebelah sampai berita ni kepada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah mai ziarah dia. Al-Walid kata, "Itulah aku habaq kat hang dah, degi kerah kepala. Aku nak bagi perlindungan hang tak mau. Lah ni tengok mata buta sebelah." Apa kata Sayyidina Uthman bin Maz'un ni? Dia kata kalau demi kerana agama Islam, demi kerana nak menegakkan agama Allah ni, buta sebelah lagi pun tak apa. Tu nampak iman para sahabat. Sebab tu sebelum hijrah ke Madinah, nak cerita kata sahabat Nabi ni pernah Nabi suruh hijrah ke Habasyah, yakni di Afrika itulah, ataupun disebut Ethiopia. Jadi Sayyidina Uthman bin Maz'un ni, dia ni Allah Ta'ala pelihara dia. Start daripada dia lahir sampai belum Islam, kemudian dia masuk Islam, beriman dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, tak pernah sentuh arak. Bila kata tak pernah sentuh arak, maknanya minum arak pun tak pernah. Sebab tu kalau kita tengok sejarah ataupun sirah tentang Sayyidina Uthman bin Maz'un ni, dia masuk Islam asbab dia dengar satu ayat Quran. Sebab tu kadang-kadang orang yang dapat hidayah ni, dia dengar Al-Quran. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab dengar Al-Quran. Jadi Sayyidina Uthman bin Maz'un pun dengar ayat Quran enggak? Ayat apa? Ayat ni ayat yang popular. Kalau kata orang laki tak pernah dengar ayat ni, maknanya waktu ayat ni dia baca, dia tidur. Ayat apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tu ayat dia. Macam biasa dengar Ustaz noh, ayat tang mana apa khutbah Jumaat lah. Khutbah kedua. Kan lepas daripada doa tu, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tu ayat tu. Nak habis dah, khutbah nak habis dah. Tu saya kata kalau tak dengar tu mana lena tu. Jadi asbab dia dengar ayat tu, nanti kalau ada rezeki lah kita sembahyang Jumaat lagi tak tahu lah. Aku kalau PKP pula macam mana tu tak tahu lah, tengok SOP Jabat Agama pula lah. Kalau kata sembahyang Jumaat ni, kalau kata ada rezeki sembahyang pula, bila ayat tu dengar mau ingat ni Sayyidina Uthman bin Maz'un ni. Maknanya dia asbab dapat hidayah masuk Islam, dia dengar ayat tu. Ayat dalam surah An-Nahli ayat 90. Surah An-Nahli ayat 90 yang tu imam duk baca yang khatib duk baca pada khutbah yang kedua. Jadi asbab ayat tu lah dia masuk Islam. Itu maksud dia. Baik, tak apalah tu. Balik cerita kita ni maknanya tentang perintah hijrah ke Madinah. Jadi bila mai perintah hijrah ke Madinah ni, sebahagian besar sahabat ikut. Tapi ada juga sebilangan kecil ni yang tak mau ikut dan mereka memilih untuk tinggal di Mekah. Bila mereka pilih untuk tinggal di Mekah, tak mau ikut hijrah, maka membawa kepada masalah yang banyak. Apa dia masalah tu? Yang pertamanya ialah mereka tak boleh nak praktik ataupun nak amal Islam secara sepenuhnya. Kenapa? Kerana duduk di bawah negeri majoriti orang yang kafir. Nak semayang tak bebas, nak buat perintah agama tak bebas, kerana negeri ataupun Mekah waktu tu dikuasai oleh orang-orang kafir. Nak buat ibadah dalam keadaan tak sempurna, termasuk juga buat ibadah dalam keadaan takut-takut. Sehingga kan ada di kalangan mereka ni terpaksa sembunyi diri mereka daripada maknanya mengiklankan ataupun mewar-warkan kata depa ni Islam. Depa terpaksa sorok, terpaksa berlakon. Kalau orang tanya hang Islam, tak. Padahal dia dah sudah pun Islam. Tapi depa kata tak Islam. Pasal apa? Pasal majoriti yang penduduk waktu tu ialah orang-orang bukan Islam, termasuk pemimpinnya. Tu maksud dia nak. Jadi dalam ayat ni kata lebih baik ikut perintah Allah suruh hijrah. Bila hijrah ke Madinah boleh beramal Islam sepenuhnya di Madinah. Tetapi ada sebahagian kecil depa ni pilih untuk tinggal di Mekah. Sedangkan di kalangan depa yang pilih untuk tinggal di Mekah ni tak ada masalah apa pun untuk hijrah. Cumanya depa sayang nak hijrah ni kerana sayang kepada harta benda. Akhirnya Allah Ta'ala matikan depa ni dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Sebab tu dia kata hal keadaan zalim mereka itu akan diri mereka itu dengan duduk serta orang kafir dan tinggal hijrah. Maksudnya gitu. Maknanya Allah Ta'ala matikan depa dalam keadaan depa menzalimi diri depa sendiri. Tu maksud dia. Baik, habis ayat tu. Kemudian sambung lagi ayat tu. Qalu fima kuntum. Kata mereka itu, mereka itu yang tak mau hijrah ni, adalah kami dhaif. Mereka kata lemah pada dalam bumi Mekah pada mendiri agama. Jadi maksud dia, kenapa yang hampa ni tak mau hijrah ikut Nabi? Apa alasan yang kata hampa ni tak mau hijrah? Sebab apa? Mereka kata mereka itu pada apa? Satu, adakah kamu pada pekerjaan agama? Saya baca terjemah bawah tu, silap. Baik. Jadi kita qalu fi ma kuntum ni, kata mereka itu pada apa? Satu, ada kamu pada pekerjaan agama kamu. Maknanya pasal apa yang tak mau hijrah ikut Nabi ni? Apa alasan yang tak mau hijrah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian jawab depa kata apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kata mereka itu, yakni orang yang tak mau hijrah ni, adalah kami dhaif pada dalam bumi Mekah pada mendiri agama. Jadi bila ditanya kepada depa ni tak mau hijrah sebab apa? Depa jawab kami ni golongan lemah. Golongan lemah, sebab tu bila tak mau hijrah duduk di bawah pemerintah orang kafir memang akan jadi golongan yang lemah. Pasal apa yang kata lemah tu? Depa akan ditekan. Orang Islam ni akan ditekan dan tidak diberi hak keistimewaan. Ni yang kata perangai orang kafir di mana pun. Perangai orang kafir di mana pun. Itu maksud dia. Sebab tu kita orang Islam ni boleh berlembut dengan
orang bukan Islam. Boleh kita berlembut, ada tolak ansur dan sebagainya. Tetapi bila kita orang Islam duduk di negeri majoriti yang bukan Islam, mereka tak bagi muka. Yang kata orang bukan Islam ni, dia tak bagi muka. Dan dia tak bagi ruang untuk kita amal Islam secara meluas. Ni yang kata perangai orang kafir. Tengoklah mana-mana negara di dunia ni pun macam ni. Bila duduk di bawah pemerintahan Islam, orang kafir selamat. Tetapi bila kita orang Islam duduk di bawah pemerintahan depa ni, orang kafir ni, berlakulah sembelih, bunuh dan sebagainya. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, jika ada satu tempat yang terbaik untuk kita amalkan agama, maka hijrahlah ke sana. Maka hijrahlah ke sana. Itu maksud dia. Baik, habis itu. Sama juga kalau kita nak kiyah dalam bab agama ni, dalam bab ayat ni, dalam bab pekerjaan. Kita kerja di bawah mana-mana sektor apa-apa semua, tak apalah. Tapi kalau kata kita kerja tu membawa kepada kita nak amal agama kita, tak boleh. Nak semayang tak boleh, nak pergi Jumaat tak boleh. Yang tu membawa kena pergi cari tempat lain. Tak boleh lagi kita tunggu situ walaupun gaji mahal. Mai pula zaman lah ni pula diuji pula dengan Covid ni, kerja pula ada duk kena buang pula. Orang yang ada kerja dah kena buang, engineer pun ada yang kena buang. Bagilah pampasan, boleh lah dapat pampasan sikit tu, nak cari kerja lain pula payah, susah dah nak dapat. Tu ujian kepada kita hari ni. Tu maksud dia. Baik, tak apalah tu. Kemudian sambung lagi ayat tu. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kata mereka itu malaikat, tiadakah bumi Allah Ta'ala itu luas? Jadi para malaikat ni pula tanya kepada orang yang tak mau ikut hijrah ni. Yang duk kata kami duduk di Mekah jadi golongan lemah. Maka malaikat tanya, bukankah bumi Allah tu luas? Tu pertanyaan malaikat. Tu maksud dia. Baik. Kemudian dia sebut lagi, dia kata fatuhajiru fiha, maka kamu berpindah padanya daripada bumi kafir kepada bumi Islam. Sunat pindah dari negeri kafir kepada negeri Islam jika dapat menzahir agama, yakni pada negeri kafir. Dan jika tiada, yakni tiada dapat menzahir agama, nak menjalankan aktiviti agama atau perintah agama ni tak boleh, nescaya wajib pindah. Apa maksud? Maknanya apabila kita duduk di bawah pemerintahan orang kafir, apabila kita boleh amal Islam, hijrah ke tempat yang lebih baik itu hukum dia sunat. Hijrah ke tempat lebih baik itu hukum dia sunat. Tetapi kalau kata duduk di bawah pemerintahan orang kafir sehingga nak semayang pun tak boleh, nak ikut perintah Allah apa pun tak boleh, maka pada ketika itu wajib kena hijrah. Wajib kena hijrah. Jadi daripada sinilah yang kita sebut tadi, kalau dalam bab kita hari ni soal kerja lah, kalau kata pekerjaan kita tu membawa kepada kita nak semayang tak boleh, maka wajib kita kena cari pekerjaan yang lain. Tapi kalau kata kita kerja, semayang boleh apa? Tak apa. Boleh kerja, tak ada masalah. Tapi kalau kata ada kerja di bawah orang Islam, boleh kita pindah. Pergi tempat yang boleh kita amal agama kita. Itu maksud dia. Baik, habis ayat tu. Kemudian, sambung lagi ayat tu, dia kata, فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Firman Allah, maka mereka itulah tempat kembali mereka itu neraka Jahannam, dan sejahat-jahat ia tempat kembali. Sejahat-jahat ia neraka Jahannam tu tempat kembali. Jadi maksud dia ialah apabila tak boleh nak amal Islam, diperintah suruh hijrah, tak mau hijrah, sedangkan ada peluang untuk hijrah, maka apabila mereka mati ni membawa kepada masuk neraka. Sebab apa masuk neraka tu? Kerana perintah hijrah ni adalah wajib. Wajib tu kerana yang pertama, sebab perintah hijrah tu wajib, tidak ada sebab yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, jika sengaja tak mau hijrah, hukum berdosa. Hukum berdosa. Kemudian yang ketiga, jika duduk dalam keadaan tak boleh amal Islam sedangkan boleh hijrah, maka dia mati dalam keadaan berdosa, maka membawa kepada neraka. Bawa kepada neraka. Itu maksud dia. Baik. Kemudian dalam hal ni dikaitkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, man jama'al musyrikah
wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu, atau kama qala, yang bermaksud barang siapa bergaul ataupun bercampur dengan orang-orang musyrikin dan tinggal bersamanya, maka ia orang tu sama dengan musyrikin tu. Tu matan hadisnya begitu. Apa maksud? Maksud dia ialah kita kawan dengan orang bukan Islam tak salah. Kita kawan dengan orang bukan Islam tak salah kalau kata kita dapat pengaruhi dia ikut kita. Tetapi jika kita kawan dengan depa, kita ikut cara depa, daripada duk jaga semayang, lepas tu kawan dengan depa tak semayang, daripada sebelum kenal depa tak kenal arak, bila kawan dengan depa kenal arak, minum arak. Sebelum kawan dengan orang bukan Islam ni tak pernah berjudi, tak pernah main judi. Bila berkawan dengan orang bukan Islam, pandai main judi, hari-hari main judi. Maka apabila sampai tahap macam ni, maka tak boleh kawan lagi. Kalau kata kita kawan juga, hukum berdosa. Sebab tu kalau kata terus kawan, maka akan jadi seperti hadis yang kita baca tadi, yakni kita dengan orang kafir itu sama. Maksud dia gitu. Kita dengan orang kafir itu maknanya sama. Sebab tu dalam hal ni kita kena jaga. Sebab tu ada di kalangan masyarakat kita ni yang jadi sampai tahap macam ni. Asal mulanya pi makan siput, bukan Islam ya. Pi makan makanan laut, bukan Islam. Kawan bukan Islam, dia kata alah tak apa, ini makan siput tak ada sembelihnya, dia kata. Memanglah tak ada sembelih makan siput, makan ikan apa kan, betul lah tu. Dia ajak mula pergi makan siput ya. Dia kata tak apa, tak ada sembelih dia. Dia tak ada masalah. Lepas tu lama-lama dia suar pula ayak mabuk. Suar pula ayak arak, Encore ke, Tiger Beer ke, Guinness Stout ke, apa lagi macam-macam lah nama, Thai Song lah apa lah. Maksud dia kata dia suar, dia kata tak apa, ini minum sikit okeynya, tarak mabuknya, dia kata. Dia kata minum sikit, tarak mabuk, dia suruh rasa. Dia duduk kempen, suruh kita minum. Dia kata you try lah sikit, tak apa, dia bukan mabuk, dia kata. Akhirnya semangat setiap kawan ni, kita pun try minum. Kita minum sikit, lepas tu kita yang order dulu. Maksud apa? Tagih. Maksud apa? Ketagih. Tu maksud dia nak. Lepas tu melarat pula. Apa ni? Duk main perempuan, duk berjudi. Punca dia apa? Maksud apa? Puncanya bergaul dengan orang kafir. Dan bila berkawan tu pula tidak tahu batasan. Memang dari segi apa ni perintah Allah musuh kita saling kenal mengenal. Wa qabaila li ta'arafu. Allah Taala jadikan kita ni di atas muka bumi ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Hikmah dia ialah wa qabaila li ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal di antara kita. Kemudian Allah Taala sambung ayat tu dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sebab tu tak salah kita nak berkawan dengan orang bukan Islam, tapi kita kena jaga batasan. Jangan sampai kita jadi macam depa. Daripada tak kenal judi, reti main judi, daripada tak kenal arak, minum arak. Tu kena jaga. Tu maksud dia nak. Baik, habis tu. Jadi kesan daripada orang yang boleh hijrah pada tempat yang lebih baik ni, dia tak mau sekiranya dia mati, dia telah menzalimi diri dia sendiri, membawa kepada tempat kembali di akhirat ni seburuk-buruk tempat. Apa dia? Neraka jahanam. Tu maksud dia nah. Okey, habis tu. Kemudian sambung ayat 98. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, melainkan kecuali segala orang yang dhaif daripada lelaki. Lelaki sini maksud lelaki yang tua, dan perempuan, dan wildan, yakni kanak-kanak yang tiada kuasa mereka itu laki-laki yang tua, perempuan dan kanak-kanak ni berpindah sebab tiada nafkah dan tiada kuat berjalan, dan tiada dapat mereka itu akan jalan kepada hijrah. Baik, maksud dia ayat 98 ni ialah pengecualian. Pengecualian bagi individu yang yang boleh tak hijrah. Maksud dia kalau kata tak hijrah tu tak berdosa. Siapa dia mereka ni? Yang pertamanya ialah orang yang dhaif, seperti laki-laki yang sudah tua, orang yang lemah. Laki yang tua, yang ni diberi pengecualian. Yang pertama. Kemudian yang kedua orang perempuan. Yang kedua orang perempuan, dan yang ketiganya wildan ataupun kita kata kanak-kanak. Tiga golongan ni diberi pengecualian daripada hijrah ke Madinah.
Sebab itulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, hijrah sampai di Madinah, di dalam hadis ada satu hadis sebut ketika Nabi sembahyang Isyak. Ketika Nabi sembahyang Isyak, apabila Nabi bangun daripada rukuk yang keempat, Nabi baca doa kunut. Nabi baca doa kunut nazilah. Dalam doa kunut tu Nabi sebut di antara beberapa nama sahabat. Nabi sebut di antara beberapa nama sahabat. Di antaranya Nabi kata, "Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah." Kemudian Nabi kata lagi, "Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah orang mukmin yang lemah. Ya Allah, kuatkanlah, pijakkan kakimu atas mudar. Ya Allah, tetapkanlah kemarau atas mereka," yakni orang kafir ni seperti kemarau orang-orang zaman Nabi Yusuf. Baik, tu di antara makna doa tu. Allahumma anjil Ayyash ibni Abi Rabi'ah. Tu Nabi sebut nama khusus ni Ayyash, Salamah bin Hisham, kemudian Al-Walid bin Al-Walid. Baik, jadi dalam doa ni Nabi sebut nama khas, di antaranya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi Ayyash bin Abi Rabi'ah ni siapa dia? Ayyash ni dia ni hamba kepada Al-Haris. Hamba kepada Al-Haris. Sebab tu apabila Nabi hijrah ke Madinah, Ayyash ni ditekan teruk oleh tuan dia Al-Haris. Al-Haris ni dia bukan Islam. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi duduk di Madinah, Nabi teringat Ayyash ni, dia duduk di Mekah, dia kena zalim teruk. Dia kena zalim teruk oleh tuan dia nama Al-Haris. Dan Al-Haris ni pula dia buat pakatan dengan Abu Jahal ni. Dera Ayyash ni sangat teruk. Kemudian Ayyash ni dapat larikan diri. Dia dapat lari diri, dia dapat selamat daripada siksaan tuan dia. Apabila tiba pada hari pembukaan kota Mekah, apabila Nabi sampai di Mekah, dendam Ayyash ni, dendam Ayyash ni kepada tuan dia Al-Haris ni masih ada. Dia duk nampak Al-Haris ni kecil besar. Dia rasa nak tabuh lah, geram pasal. Dia geram punya pasal. Tak apalah. Akhirnya Ayyash pergi terkam tuan dia ni Al-Haris, kemudian bunuh. Ayyash ni bunuh Al-Haris tu. Kita dah sebut dah dulu cerita tentang bab bunuh tu. Di mana Ayyash ni dia bunuh tuan dia. Jadi Ayyash ni dapat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan nama dia disebut khusus, disebut khas oleh Nabi. Kemudian yang kena tindas teruk siapa dia lagi di Mekah ni? Salamah bin Hisham, kemudian Al-Walid bin Al-Walid. Lepas daripada tu Nabi minta doa supaya Mekah ni kemarau. Kemarau ni sama seperti zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Itu maksud dia. Jadi kemarau tu kena kepada orang-orang yang zalim di Mekah pada ketika itu. Maka ternyata doa Nabi ni makbul. Apabila Nabi datang semula ke Mekah, Nabi doa pula supaya kemarau ni berhenti. Pasal panas ni berpanjangan. Bila Nabi mai buka kota Mekah, Nabi minta doa pula supaya kemarau ni berhenti. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Jadi benda ni, perkara ni semua disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad ni, maka kita boleh tengok mukjizat ni secara terus menerus. Dan kita dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita terpilih di kalangan orang-orang yang beriman. Tapi kalau kata kita hidup zaman Nabi ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab, yang tu masalah. Jadi nak cerita kata, di antara gambaran yang disebut dalam hadis ni, waktu Nabi mohon doa ni supaya hujan turun, doa tak ada habis lagi, hujan dah turun dah, sehingga membasahi janggut Nabi. Sehingga membasahi janggut Nabi. Apabila turun hujan sampai seminggu, habis pula rumah pula runtuh. Pasal apa runtuh? Sebab rumah waktu tu dibuat daripada tanah liat. Binatang-binatang banyak mati. Bila mai seminggu lepas tu, Jumaat yang minggu depan pula, waktu Nabi duk berkhutbah, masuk Arab Badui. Arab Badui ni kita kata orang hulu lah, orang pedalaman ni. Arab Badui ni minta supaya diberhentikan hujan. Waktu Nabi tengah duk khutbah ni, Nabi minta doa supaya hujan ni pindah di sekitar Madinah. Maka dengan asbab doa Nabi ni, hujan berbentuk bulatan. Mana sekeliling Madinah tu hujan. Jadi perkara ni berlaku, disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi.
ayat 99. Faulaika asallahu ay ya'fuwa anhum. Maka mereka itu yakni orang yang tiada mahu hijrah tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bahawa memaaf yakni mengampun daripada mereka itu. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat memaaf lagi mengampuni. Maksud dia ialah bagi orang yang tak mau hijrah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Tu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Kemudian sambung ayat yang ke-100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dan bermula mereka yang hijrah pada jalan agama Allah, nescaya dapat ia orang tu, orang hijrah tu, pada bumi itu tempat berpindah yang banyak tempat-tempat. Baik, maksud ayat ni ialah siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hijrah, maka orang tu akan rasa keluasan hidup. Apa makna keluasan hidup? Yakni bila duduk di Mekah jadi sempit. Sempit ni dengan sebab apa? Sebab ditekan, dizalimi dan sebagainya. Bila ikut Nabi hijrah, masyarakat Madinah ni sambut Nabi dan juga rombongan Nabi. Bila dengar kata apa ni baginda Nabi nak sampai, penduduk Madinah ni berhimpun sambut Nabi ni di sempadan masuk Madinah. Kemudian diiringi dengan nasyid yang kita biasa dengar, tala'al badru alaina. Tu nasyid tu, lama tu nasyid tu. Kalau kata nasyid tu hak yang pencipta lirik dia tu makan royalty, aku ingat tak tahu apa keturunan. Lama lah, bukannya 10 tahun, bukannya 30 tahun. Kalau lagu apa 80-an lebih kurang 30 tahun, 40 tahun, 60-an mungkin 50 tahun dah. Ni tala'al badru alaina 1400 tahun dah lagu ni. Bukan lagu lah, mana nasyid, lagu lah tu. Mereka duk sambut tala'al badru alaina. Mereka ibaratkan Nabi ni, wahai bulan purnama yang terbit ke atas kita, yang mai ke atas kita. Mereka apa ni umpamakan Nabi ni seperti bulan purnama yang mencahayakan mereka. Min saniyatil wada', daripada lembah yang tandus, lembah yang wada', mana lembah yang tandus. Wajibah syukru alaina, dan wajiblah wajibah syukru alaina, dan wajiblah kita mengucapkan kesyukuran. Mada'a lillahi da', di mana seruan adalah kepada Allah. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai anda yang dibesarkan di kalangan kami. Jitabil amri muta', datang dengan seruan untuk dipatuhi. Kemudian dia kata lagi, jita syaraftul Madinah, anda telah membawa pada bandar ini kemuliaan. Marhaban ya khairada', selamat datang penyeru terbaik ke jalan Allah. Ni yang kata sikap yang ditunjukkan penduduk Madinah ketika Nabi hijrah ke sana. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, siapa ikut hijrah akan mendapat keluasan daripada hidup tertekan, kemudian hidup yang diraikan. Hidup yang diraikan. Itu maksudnya. Baik. Kemudian sambung ibarat ni, dia kata, dan dapat kelapangan pada rezeki dan mendiri agama. Maksud dia ialah hikmah hijrah ni dapat mengamalkan perintah agama dengan selesa. Itu makna dia. Okey, habis tu. Kemudian sikit lagi. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya kerana hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendapatkan dia oleh maut di jalan, yakni mati, maka sungguh telah jatuh wajib pahalanya atas Allah Ta'ala. Maksud dia ialah bagi siapa-siapa yang hijrah tetapi tak sampai lagi tempat hijrah tu, maka ajal sampai. Bila ajal sampai ni, maut sampai ni, maka tetap dapat pahala di sisi Allah. Itu maksud dia. Sebab tu ada satu hadis sebut, di mana hadis ni yang bermaksud barang siapa yang keluar rumah untuk mengerjakan haji, lalu ia meninggal dunia, maka dicatat untuknya pahala haji sehingga hari kiamat. Dan barang siapa keluar daripada rumah dia untuk berumrah, nak pergi umrah, lalu ia meninggal, maka dicatat untuknya pahala umrah sehingga hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar daripada rumah ni untuk berperang di jalan Allah, lalu dia meninggal, maka dicatat pahala orang yang berperang sehingga hari kiamat.
Itu maksudnya. Baik. Sebab tu di antara syarah ulama tentang hadis ni ialah Allah Subhanahu wa taala menghargai orang yang niat baik. Sebab itulah hadis yang popular yang mesti kita ingat. Apa dia hadis tu? Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sebab tu niat yang baik ni penting. Kita main mengaji malam ni, main masjid malam ni, apa niat kita? Kalau kata niat lepas daripada kuliah nak pergi makan apa? Nasi arak ke apa ke, cekutiau ke apa ke, yang tu rugi lah. Tak apalah makanlah, tapi jangan niat tu. Kita main ni niat main kerana Allah, nak bebas diri daripada kejahilan. Nak main jemaah imarah masjid kita, nak tarik rahmat Allah turun ni. Asbab daripada rahmat Allah turun, mudah-mudahan bala terangkat yang kita kena hari ni. Itu maksud dia. Baik, tak apalah tu. Kemudian sikit lagi dia kata ni, sambung ibarat ni, dia kata ulama, demikianlah mereka yang qasad, yang niat kerja satu taat, kemudian lemah ia, yakni tak dapat lakukan daripada sempurnanya, maka dapat pahala juga. Sebab tu kita kena sebab tu untuk buat baik kena ada niat. Contoh kita niat nak buat haji tapi tak ada kesampaian lagi kerana rezeki tak mencukupi. Sebab tu kalau kita pergi daftar haji hari ni, dia panggil tahu bila 2147. Jangan pergi tikam nombor pula 2147, pergi tikam pula lagi, PKP ni tikam lah. 2147 maknanya ada 131 tahun lebih kurang tu. Ustaz tahu mana? Saya tahu, saya pergi daftar anak saya, pergi daftar haji anak. Pergi daftar haji 1300 daftar haji, tengok surat tu 2147. Maknanya umur anak tu ada 132 tahun. Pakai tukar alamat. Tapi tak apalah, dia benda haji ni maknanya atas rezeki masing-masing. Kalau contoh dia panggil bini saya, boleh kami boleh pergi sekali ya. Kelompok dia pergi kelompok, tapi tak tahu lah ni pun tahun ni tak tahu lagi ni Covid donate lagi ni. Hak lepas dah postpone dah. Postpone dah mai tahun ni pun tak tahu lagi. Ni dah jam di akhir dah. Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal. Lepas Syawal kira nak siap baik lah, nak pergi Mekah pula. Sebab tu masa lah cepat. Yang lambat apa? Gaji yang lambat. Gaji lambat. Masa ni cepat, dia cukup, dia spin ni cepat. Tengok-tengok ni paulang lah 19 dah, 22 ni PKP pula. PKP pula cepat masa. Hak lambat gaji lah. Tunggu 25 ni Allah punya lambat. Kalau orang pincin pula 21 bulan tunggu ni. Tapi tak apa, orang pincin duit banyak tak apa. Tu maksud dia. Baik, seminit lagi. Kemudian sikit lagi sikit lagi nak habis lah. Jadi nak cerita kata, kalau kata ni tak apa, maknanya dikira tu niat nak buat haji tu maknanya sudah ada apa, yang penting niat tu kita nak buat kebaikan. Sebab tu di akhirat bunyi jap sikit lagi tak bila asal sikit lagi. Di akhirat ada seorang yang diberi catatan amal. Dia kata, ya Allah, ni bukan buku saya ni, saya tak buat haji pun, saya tak buat benda-benda ni. Allah Ta'ala kata, hang dah niat dah nak buat haji tapi tak ada kemampuan, maka diberi pahala juga. Diberi pahala. Itu maksudnya. Baik. Kemudian yang terakhir, wa kanallahu ghafurar rahimah, dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni lagi kasih sayang. Betullah Allah Ta'ala sebutlah ayat ni, Allah Ta'ala ni maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kesimpulannya ialah kita niat untuk buat kebaikan. Niat, pasal niat, kemudian kita usaha. Kalau kata tak dapat kita nak buat, maka pahala niat kebaikan tu ada dah. Itu maksudnya. Baik, habis tu. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.